Baik, betul kembali dalam Awal di Pagi. Kalau sebentar tadi kami kongsikan kepada anda berkenaan macam mana nak buat sambal pijat yang hanya ada di Jeli, Kelantan. Kali ini kami berada di Kota Baru, Kelantan. Nak kongsikan satu lagi resipi yang memang tidak asing lagi di Kelantan. Apa juadahannya apa sih? Sebenarnya kalau di depan kami ni adalah daun-daun pisang dan daun pisang ini nanti akan digulung berbentuk kon seperti Syazwani pegang tu. Dan bagi orang Kelantan mungkin dah biasalah dengan masakan ataupun dengan makanan ini. Tapi bagi mereka yang berada di luar daripada Kelantan, mungkin tertanya-tanya apakah jenis makanan yang famous ataupun yang terkenal di Kelantan ini. Kalau dikatakan nasi tumpang atau orang Kelantan panggil nasi tupe. Kalau nak tahu lebih lanjut bagaimana, kita tanyalah sendiri pengusaha nasi tumpang ini. Kita bersama dengan Cik Dah. Cik Dah, boleh tak Cik Dah tolong saya dengan Hafizi ni? Macam mana nak buat nasi tumpang ni? Nak tahu juga macam mana cara gulung ni? Mana Cik Dah? Cik Dah. Ini dia Cik Dah. Cik Farida merupakan pengusaha nasi tumpang di Kota Baru, Kelantan ini. Baik Cik Dah, dapat ceritakan sedikit berapa lama agaknya dah berniaga ataupun mengusahakan nasi tumpang ini? Nasi tumpang. Dah lama dah, dah 40 tahun. 40 tahun lama tu Cik Dah. Macam mana boleh tercetusnya ataupun siapa yang pencetus nasi tumpang ni sebenarnya? Ini daripada mak saudara saya. Itu ke mak saya. Saya sendiri yang ambil. Teruskanlah perniagaan ni. Setakat ni selain daripada di Kelantan, Cik Dah jual nasi tumpang ni ke mana? Di mana pasarannya tu? Pasaran tu apa ni, macam customer mari dia akan ambil di Brunei ada. Tapi atas Ke negeri-negeri lain? negeri Kuala lain. Lumpur. Yang mana yang selalu ambil? Johor, Pulau Pinang. Nasi tumpang ni kita nak tahu juga apa agaknya lauk ataupun apa agaknya isi kandungan Isi dalam dia. tu. Dalam tu ada apa? Isi dia macam nasi, sambal Kelantan kata sambal ikan lah. Apa udang, campur telur. Tapi kalau nak yang special sikit, tambah ikan dengan ayam. Ada lauk special. Tapi satu lagi mungkin yang orang tak tahu jugalah Cik Dah kan. Nasi tumpang ni orang kata dia nasi macam nasi impit Betul Macam tak? nasi impit. Mungkin Cik Dah boleh tengok tunjuk-tunjuklah sikit kan. Saya pun nak belajar juga ni. Saya ni setakat Macam mana daripada kepingan ini boleh bertukar menjadi kon tu? Macam mana cara yang betul kalau kita nak menggulungkan daun pisang ini? boleh. Teruskan Cik Dah. Sambil-sambil tu kita nak tanyalah Cik Dah, kalau daun pisang ni ada daun pisang tertentu ke yang boleh digunakan atau yang perlu digunakan? Dia hanya boleh daun pisang panggil kalau Kelantan, tapi Tegal. Okey. Ada pantang larang ke kalau tak guna pisang daun pisang yang tu guna daun pisang lain dia tak jadi? Bau dia tak naik ke? Daun pisang lain dia kalau Kelantan kata dia rapuh. Okey. Tak boleh melekat macam ni lah, tak Dia cantik jadi macam tu. jadi hitam. Selalunya berapa masa nak ambil? Kalau semalam ambil, hari ni baru nak buat ke ataupun hari ni nak bungkus, hari ni juga kena ambil? Macam mana tu? Dia kalau kita buka malam, pagi boleh ambil. Okey. Kalau ambil hari-hari sebelumnya? Kalau kita buka petang, kita nak makan esok tu tak boleh. Dia mudah basi. Mudah basi. Jadi kalau nasi tumpang ni berapa lama agak dia boleh bertahan? Kalau lepas kita bungkus tu berapa lama dia boleh bertahan? Katanya nak hantar ke Kuala Lumpur mungkin makan masa yang panjang. Dia kalau nak hantar ke Lumpur, kita buka pukul 9. Sampai 9 pukul malam. 12 hari. 12 dengan ni 15 jam boleh tahan? Boleh. Tak payah masuk peti sejuk ke apa? Okey. Inilah antara proses terawal. Selain daripada nak dapatkan daun pisang, kemudian kita gulungkan dia. Lepas ni kita nak kongsikan anda macam mana apa resepi dia, macam mana nak masukkan nasi impit ke dalam dia, kemudian apa agaknya lauk yang akan dihidangkan kepada para pelanggan untuk esok hari. Nak tahu itu kita ikuti proses seterusnya. Okey, ini sekarang ini salah satu lauk yang sedang pun dimasak, tapi sebenarnya tengah goreng telur. Cik Dah, ini antara lauk dia untuk esok lah kan? Ya, untuk kita masak untuk esok. Telur dadah ni macam untuk esok Cik Dah sediakan berapa bungkus sebenarnya?
Untuk 700 bungkus 700 bungkus berapa biji telur? dalam 7 sari telur berapa? Banyaklah, banyak tu. lah. Untuk esok lauk apa Cik Dah? Untuk esok lauk biasa, basic biasa udang campur telur. Lepas tu serunding, sambal. Lauk yang lain tu ikan air lah. Ikan air kita goreng. Untuk macam pedas jugalah. Lepas tu ayam. Ayam pun kita buat gitu juga. Memang selalunya nasi tumpang ni dengan sambal lah. Dengan sambal. Okey, inilah dia nasi yang dah pun dimasak tapi difahamkan belum diimpitkan lagi. Sebab nasi tumpang ni nasi impit. Lebih kurang macam nasi impit kan, Cik Dah kan? Boleh tak cerita sikit? Ni untuk jamuan esok ataupun penjualan esok, berapa kilo, apa jenis beras yang digunakan, sebenarnya berapa lama nak masak nasi impit ni? Nak masak nasi impit ni dalam 3 jam, 4 jam. Okey, ini adalah salah satu lauk yang ada dalam nasi tumpang ataupun nasi tupeng ni orang kata. Kalau tadi Cik Dah jelaskan kepada saya ada sambal. Saya terfikir sebenarnya sambal yang biasa tau Cik Dah. Sambal yang warna merah tu rupa-rupanya serunding di Kelantan. Kita panggil sambal ikan tu. Kita panggil serunding tu sambal ikan. Betul? Ini adalah serunding ikan. Serunding ikan. Ikan apa kita gunakan ni Cik Dah? Kita guna ikan selayar ataupun ikan air. Maksudnya lama juga, 5 hingga 6 jam. So sementara nak menunggu tu, itulah nasi impit yang akan dilakukan. Selepas ini ada proses lain Cik Dah? Pembungkusan. Sekali adalah proses pembungkusan. Lepas tu tak ada. Okey, baik. Tadi bersama dengan Syazwani, kita dah lihat bagaimana Syazwani dan juga Cik Dah sebentar tadi menyiapkan ataupun proses untuk memasak lauk-lauk dan juga nasi bagi nasi tumpang ini. Dan kali ini inilah proses seterusnya di mana untuk pembungkusan pula. Kalau kita lihat mereka sedang pun sibuk pada ketika ini. Saya tak mau kacau, cuma saya nak kacau jugalah, interview sikit lah. Abang Wafi yang juga merupakan anak kepada Cik Dah tadi. Wafi, ceritakan sikit macam mana agak yang tadi selepas dah masak tadi agak anggaran pukul berapa, dan sekarang ni prosesnya kebiasaan setiap hari pukul berapa melakukan proses pembungkusan ni? Okey, kita start masuk dapur untuk proses buat nasi tupeng ni. Start dalam pukul 5 petang. Dalam proses untuk masak nasi, lauk semua tu dalam pukul 8.30 gitu siap lah. Untuk prepare untuk nak bungkus lah. Lepas pada tu siap semua tu kita bungkus untuk jual lah. Ini selalunya setiap hari berapa bungkusan agaknya boleh disediakan ni? Paling banyak tu dalam 700, 800 bungkus. Balik kalau tepeh tu macam banyak sangat kak. Jadi kita buat step-step lah. Tak ada sampai 1000 lebih. Tapi kalau hari biasa tu dalam 700, 800 gitulah. So macam mana step-step dia? Dapat ceritakan sikit lah. Step dia mula-mula kak, lepas pada kita salai daun tu atas api. Layu daun atas api. Lepas tu step pertama masuk nasi dulu. Lepas masuk nasi, masuk lepas tu masuk sambal ikan. Kelantan panggil sambal ikan, kalau luar panggil serunding. Lepas tu masuk nasi balik. Kita bubuh lauk dia. Lauk dia, masuk lauk dia. Lauk dia tu udang, telur lepas pada telur yang goreng macam telur dadar tu. Lepas tu masuk sekali, gaul sekali lah. Lepas tu masuk bukuh lah. Nak bukuh lah. Last sekali masuk lauk. First layer kena letak nasi dulu. First layer nasi dulu. Lepas nasi bubuh serunding. Lepas tu bubuh nasi balik. Lepas tu bubuh lauk dia ni. Lepas tu tutup dengan nasi balik. Last sekali lipat je lah. Lipat tekan apa dulu tu. So dia boleh melekat macam tu? Dia melekat. Lepas tu boleh lah jual, boleh makan. Tak payah dah kukuh kau apa tak ada. Kita boleh jual lagi. Okey, ni cerita sedikit lah bagaimana pembungkusannya. Selepas ni saya nak rasa sikit, boleh ke? Boleh dapat sikit? Boleh. Boleh. Lepas ni saya nak rasa sikit macam mana rasanya, dan juga mungkin ada tips-tips untuk makan tu macam mana. Jadi ini semua akan dikongsikan dengan Cik Wafi selepas ini. Okey, sebelum kita nak makan sebenarnya saya juga nak kongsikan sedikit lah. Saya nak tanya kepada abang ni,
Katanya abang ni sebagai penghantar untuk makanan ataupun nasi tumpang ini ke Lembah Kelang. Jadi kita nak tanya sikit, macam mana bang? Selalunya hantar ke mana ni semua? Bagaimana proses untuk penghantaran ni semua? Proses penghantaran ni kita ambil kat sini, lepas tu saya hantar dekat driver van untuk bawa ke Lembah Kelang lah. Selalu berapa ratus sehari? 100 ke 200 tengok pada order musim-musim cuti dia slow sikit. Lepas tu selalunya van akan bergerak, sempat gerak sampai malam ni juga ke macam mana? Biasanya sampai lebih kurang dalam 4.30 pagi hingga pukul 5 pagi. Di sana nanti akan diagih-agih lah kepada pembeli semua. Kat sana ada drop point untuk kita agih-agih semualah. Okey, itu sedikit lah penerangan bagaimana sebenarnya daripada Kelantan malam ni masak, esok dah boleh breakfast makan nasi tumpang ni. Dan nanti kita nak rasa lah macam mana dia semua. Okey, inilah dia nasi tumpang ataupun nasi tumpeng. Oh, Kelantan kata. Orang kata royak ke apa macam mana? Royak nasi tumpeng. Inilah dia. Ini nasi tumpeng yang saya bungkus tadi. Itu yang Ini saya bungkus. bungkus tadi, nampak kemas. Berapa makan nak bagi tu? Bintang saya dah. Boleh lah 10 pun. Oi, 10-10. Nampaknya full mark cik dah bagi. Cumanya kita nak belajar macam mana kita nak buka dia dan kita nak makan. Mulakan makan. Benda tu boleh di dia dulu. Okay. Lepas tu dia tak keluar. Start dengan first dengan nasi. Lepas tu serunding, nasi, lauk, nasi balik. Inilah. Ini untuk pengetahuan orang ramai, ini kita baru sahaja bungkus, tapi selalunya nasi tumpang ini akan dihidangkan keesokan paginya. Lagi cantik lah, lagi molek lah. Orang kata lagi comel. Orang panggil kecicuk je ke gede. Okey. Cumanya kalau kita dah start bungkus tu, boleh makan dalam masa 15 jam. Dalam masa 15 jam kita kena makan. Lepas tu atas tanggungjawab sikit lah. Mungkin dari segi kualitinya mungkin nak proses sikit. The best kita makan dalam tempoh 15 jam. Okey, kita dah rasa Hafiz ya. Cik Dah, kita boleh rasa Cik Dah Okey. Ni saya ambil sambal sikit, sambal udang dan juga telur dadah tadi. Saya masukkan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedap doh. Oh. Sedap. Sedap sebab saya buat ni. Sedapkan sendiri. Okeylah, itu sedikit sebanyak perkongsian kita pada hari ini. Itu antara makanan yang menarik di Kelantan yang dapat kami kongsikan dalam Awan Pagi. Sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih kepada Cik Dah kerana sudi menunjukkan kami resipi macam mana nak buat sebenarnya nasi tumpang ni. Hafizi? Ya, itu sedikit lah. Tadi kita dah bawakan 2 ataupun 3 jenis makanan yang popular di Kelantan ni. Kalau anda datang ke Kelantan, wajib untuk dapatkan ataupun rasa nasi tumpang ni. Okey, itu sahaja yang sempat kita bawakan dalam Awan Pagi pada jam ini. Sekian dulu daripada saya, Hafiz Rusli. Saya Nur Syazwani Syam, langsung dari Kelantan. Kita jumpa lagi.